Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, respon sikit. Dengar tak? Selamat sejahtera, Cikgu. Okey. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih respon. Okey, kita tengok. Hari ni kita akan tengok tajuk baru. Masih lagi di topik yang kedua iaitu pembezaan. Okey, di bawah tajuk kita akan belajar titik pusingan dan sifat titik pusingan tersebut. Okey, kalau buku teks awak rujuk di muka surat 52. Okey, sifat titik pusingan. Okey, tengok keyword dia. Okey, kita tengok sikitlah buku teks ni. Okey, yang pertama dia kata, okey tengok ni, titik pegun A ialah maksimum. Okey. Okey, jap. Alright, titik pegun A ialah maksimum. Bila dia kata titik pegun A adalah maksimum atau minimum, okey, sebelum tu kita tengok kalau nak tahu dia titik pegun, okey, kalau awak jumpa titik pegun, so titik pegun, kalau ayat dia titik pegun, kita tahu dia dy by dx sama dengan kosong. Okey, dy dx sama dengan kosong. Ini adalah titik pegun. Okey. Siapa pula kat kertas tu? Yang lain off dulu speaker. Okey. Off dulu speaker. Ni mic. Okey, nanti kalau saya tanya awak onkan mic. Okey. Okey, minta offkan mic dulu. Alright, nanti kalau saya tanya awak onkan mic Okey. Jadi kalau awak tahu dia kalau dia bagi ayat dia titik pegun, so titik pegun awak tahu dy dx adalah kosong. Okey, titik pegun dy dx adalah kosong. Okey, kecurunan dia sifar. Okey, kalau kecurunan sifar dy dx lah. Okey, dy dx kecurunan dia kosong. Kalau dia kata titik pusingan, titik pusingan ni pusing. So bila pusingan dy dx dia adalah kosong. Dy dx sama dengan kosong. Okey, kalau titik pusingan dia macam ni, ni dy dx sama dengan kosong. Okey, boleh Okey, cuma nanti kita tengok di maksimum atau minimum. Kalau maksimum atau minimum, okey, maksimum atau minimum, saya buka sini lah. Saya buka note saya. Okey, tengok yang pertama tadi, kalau dia kata titik pegun dy dx sama dengan kosong. Okey, kalau awak jumpa titik pegun dia, dy dx sama dengan kosong. Ataupun titik pusingan. Okey, dia kata titik pusingan. Okey, so dy dx sama dengan kosong. Okey, boleh ikut tak? Okey Okey, kita tengok soalan Boleh, dulu. Cikgu. Okey, tengok. Okey, dia kata diberi contoh kita tengok contoh 16. Okey, kalau awak tengok buku teks muka surat 59. Okey, buku teks muka surat 59. Okey, contoh 16 ni muka surat 59. Okey, muka surat 59, contoh nombor 16. Okey, kita tengok sama-sama. Dia kata diberi lengkung. Okey, lengkung dia adalah y sama dengan x kuasa 3 tolak 3x kuasa 2 tolak 9x tambah 11. Okey, cari koordinat titik pusingan. Okey, kalau titik pusingan kita tahu apa? Dy dx. Dy dx sama dengan kosong. Okey, bagus, pandai. So kita sama cari dy dx dulu. So bila kita cari dy dx, terpadam, sorry. Cari dy dx, so kita bezakan ni akan dapat, jangan kita sini sikit. Alright. Okey, so bezakan akan dapat dy dx. Okey, bezakan akan dapat apa ni? 3. Dapat apa? 3x tolak 6x. 3x kuasa 2. Ingat lagi tak? Kuasa 2. Okey, tolak 6x 6x. tolak 9 tambah 11. Okey, tolak 9. 11 kalau kita bezakan? Kosong. Okey, tak payah tulis. Ni siapa masuk ni? Aisyah masuk. Alright, boleh Ni perbezaan ni awak kena mahir balik. Janganlah lupa. Okey, y sama dengan ax kuasa n. So bila dy dx akan dapat n darab a x tadi n tolak 1. Okey, jangan lupa ini asas kepada algebra. So 3 buat depan. So 3 darab 1 2. Alright. Kemudian 3 darab 2 6. 2 darab 1 x. Negatif 9x dapat 9. Nombor kita bezakan dapat kosong. Boleh ikut So dy dx dapatlah ni. So bila dia kata titik pusingan, so titik pusingan adalah
apabila dy dx sama dengan kosong. So, samakan dy dx ni dengan kosong. Okay, terus samakan. So, akan dapat 3x kuasa 2 tolak 6x tolak 9 sama dengan kosong. Tu je saya nak ajar. Boleh kot? Okay, so dah samakan yang kosong. Awak faktorkan. So, bahagi ni dengan 3. Okay, sebab kita pemudahkan dulu. So, akan dapat x kuasa 2 tolak 36 2x tolak 3 sama dengan kosong. So, awak faktorkan. Ambil kalkulator, tekan. EQN yang cikgu. EQN dia betul. Okay, dapat apa jawapan dia? X sama dengan apa? Ada dua jawapan. A dia 1, B dia negatif 2, C dia negatif 3. Dapat apa? Okay, dapat apa cepat? Masukkan. A dia 1, B dia negatif 2, C dia negatif 3. Dapat apa? Cepat, seorang buat. Hello. Masukkan A. Cikgu, sejujurnya tak nampak cikgu. Tak nampak? 3 cikgu. 3 dengan negatif 1. Okey, bagus. Terima kasih. Apa yang tak nampaknya? Nampak tak? Okey, sekejap. Tak apa, nanti ni saya akan rekod ni. Okey. So, 3 dengan negatif 1. 3 dengan negatif 1 Alright, awak dapat 3 dengan negatif 1. Ni siapa pergi masuk ni? Okey, tak apa. Alright, yang lambat masuk ni tak apa, nanti saya rekod. Okay, saya rekod ni, saya upload ke YouTube lah. Awak boleh tengok balik daripada awal. So, dapat 3 dengan negatif 1. So, akan dapat apa? Patah balik. So, akan dapat X tolak 3. X tambah 1 sama kosong. Ni awak dah belajar kan? Matematik pun dah belajar. Okay, kita tambahan lagi lah pula. Kita apply je. Okay, boleh tak? Okay, boleh tak boleh? Boleh. Okay, boleh. Alright Okay, dah dapat. Dia suruh cari apa? Dia suruh cari koordinat. Bila koordinat, gantikan X ni dengan 3 dalam persamaan Y sama dengan X kuasa 3 tolak 3X kuasa 2 tolak 9X tambah 11. Sama ni. Okay, gantikan X dia 3. Jadi, bila X sama dengan 3, so Y dapat apa? Gantikan. So, dapatlah sini 3, tongkan kereta, kuasa 3 tolak 3 darab 3 kuasa 2 tolak 9 darab 3 tambah 11. Okey, dapat apa? Okey, yang ni kalau awak tekan kereta, so akan dapat Y sama dengan 16. So, oleh sebab itu, titik dia adalah 3, 16. Okey, boleh Ini matematik ni sebenarnya. Matematik biasa je. Matematik biasa. Okey, dapat tak? Dapat tak ni? Dapat. Dapat Dah boleh ikut Alright, ni kita ke depan sikit. Okey, so dapat yang pertama. Yang kedua, kita gantikan titik ni. Gantikan X sama dengan negatif 1 pula dalam persamaan yang ni. So, gantikan Y sama dengan X negatif 1. Negatif 1 kuasa 3. Ni ganti kat sini Kuasa 3 tolak 3 darab negatif 1 kuasa 2 tolak 9 darab negatif 1 tambah 11. Okey, dapat apa? Kira. Cepat kira kalkulator. Dapat 16. So, dapatlah 16. Oleh sebab itu, titik dia adalah negatif 1, 16. So, dapat 2 titik. So, terjawablah soalan yang pertama. Cari koordinat titik pusingan bagi lengkung itu. Okey, yang kedua, B ni, tentukan sama ada titik pusingan itu maksimum atau minimum. Okey, macam mana kita tahu titik pusingan tu maksimum atau minimum? Okey, macam mana nak tahu titik pusingan tersebut maksimum ataupun minimum? Okey, cara dia,
Okey, cara dia. Okey, kita bezakan kita dapat tadi dy dx, kita dapat tadi ni 3x kuasa 2 tolak 6x tolak 9. Okey, ni dy dx. So kita bezakan dy dx ni terhadap x. So bila kita bezakan sekali lagi, ni maksud dia pembezaan peringkat kedua kan? Kita dah belajar sebelum ni. So bezakan, so akan dapat d kuasa 2y per dx kuasa 2. So kita bezakan ni macam biasa. So dapat apa ni? Kita bezakan? 6x tolak Okey. tolak 6. 6x tolak 6, bagus. So ni pembezaan peringkat kedua. So kita gantikan nilai titik yang pertama tadi. Kita gantikan x dia 3 ni. x3. Ni. x3. Kita gantikan x3, titik pertama, gantikan x sama dengan 3. So gantikan x dengan 3. So d kuasa 2y, dx kuasa 2 akan dapat 6 darab 3 tolak 6. Dapat apa? 6 darab 18. 18 tolak 6 dapat 12. Betul? Kan? Dapat 12. Dapat tak ni? Ya. Okey. Bila dapat 12, tengok katakan awak dapat 12. Okey, jangan katakan awak dapat nombor yang positif. Awak senyum ke awak masam? Senyum. Senyum. Bila awak senyum, maksud dia titik tu di bawah. Minimum. Oleh sebab itu, okey, bagus. Oleh sebab itu, titik ni, titik 316 adalah titik minimum. Okey, bagus. Senang faham kan? Okey, kita gantikan pula. Kita gantikan yang kedua, kita gantikan titik ni pula. X sama dengan negatif 1. So, kita gantikan X sama dengan negatif 1. So, akan dapat apa? dy kuasa 2, dx kuasa 2. So, kita gantikan kat sini. 6 kurungan negatif 1 tolak 6. So, dapat apa? Negatif 6 tolak 6 dapat apa? Negatif 12. Okey, bila awak dapat negatif, awak senyum ke masam? Masam. Masam. Titik maksimum. Okey, pandai. Masam. Oleh sebab itu, titik ni titik negatif 116 adalah titik maksimum. Dah siap. So terjawablah soalan ni tadi. Okey, tentukan sama ada titik berikut maksimum ataupun minimum. Faham ke tak faham? Faham tak? Faham, cikgu. Faham, alhamdulillah. Okey, saya stop rakaman dulu. Nanti saya pergi kepada contoh yang ke-17.